Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين إلى أن قال. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi kita baca daripada fasal 3 muka surat 10. Para ahli suluk mestilah bersungguh-sungguh menjaga hatinya dari penyakit waswas, angan-angan dan lintasan yang merugikan. Perlu dibina di pintu hati itu sebuah benteng yang mendindingi penyakit-penyakit itu. Seandainya penyakit-penyakit itu menembusi dinding jiwa insan, maka akan rosaklah ia dan lebih sulitlah pula untuk memulihkannya. Mestilah bersungguh-sungguh memeliharanya sebagai tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai ia menjadi cenderung kepada syahwat dunia, seumpama penyakit dengki, khianat, penipuan dan buruk sangka terhadap sesama muslim. Harus sentiasa menjadi penasihat kepada mereka, bersikap penyayang, pengasih dan menganggap mereka sentiasa dalam kebaikan. Kasihanilah mereka seperti mengasihani diri sendiri, serta tanamlah perasaan benci terhadap keburukan yang menimpa mereka seperti bencinya kita menimpa diri kita sendiri. Perlu juga kita fahami bahawa hati itu juga memiliki dosa, bahkan dosanya lebih kotor dan buruk dari dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sempurna kecuali hati kita dibersihkan dari segala macam penyakit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang untuk duduk membahaskan perkara-perkara yang mana dengannya insya-Allah diharapkan kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu tentang menjaga, menutup pintu-pintu yang akan mendatangkan kotoran kepada hati. Dan kita bahaskan pada pengajian yang lalu bahawa ada pintu-pintu yang dapat dilihat yang akan menyebabkan kotoran masuk ke dalam hati seseorang, iaitu melalui mata, melalui telinga, melalui mulut. Dan kita sebutkan melalui mulut itu sama ada melalui perkataan yang disebutkan, yang dituturkan oleh mulut, ataupun makanan yang dimasukkan ke dalam mulut tersebut, yang mana makanan itu jikalau ianya daripada syubhah, apatah lagi yang haram, kesannya lebih teruk daripada kotoran yang keluar daripada mulut yang menuturkan perkara yang buruk. Ini makanan yang masuk daripada syubhah ataupun haram, kesannya lebih teruk daripada apa yang diperkatakan oleh lidah tersebut. Maka ini merupakan pintu-pintu yang dapat dilihat, ataupun pintu-pintu yang dapat dilihat. Kemudian kita sebutkan bahawa terdapat pintu-pintu yang dapat memasukkan kotoran ke dalam hati seseorang itu daripada iaitu pintu yang tidak dapat dilihat.
Yang pertama kita sebutkan bahawa ianya adalah lintasan fikiran. Lintasan fikiran daripada syaitan yang kita panggil, yang kita namakan waswasah. Dan yang kedua kita sebutkan adalah daripada nafsu, ataupun kita berikan ianya nama sebagai hawa atau hawa nafsu. Maka daripada kedua ini, maka datanglah perkara-perkara buruk daripada pintu yang tidak dapat kita lihat, iaitu tadi pintu yang dapat dilihat, dan yang ini daripada pintu yang tidak dapat kita lihat. Dan begitu juga seperti mana ada pintu-pintu yang tidak dapat dilihat yang membawa lintasan fikiran yang tidak baik, begitu juga ada pintu-pintu yang tak dapat dilihat yang membawa kebersihan, kebaikan, iaitu bisikan daripada malaikah dan juga ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu. Dan kita sebutkan bahawa ulama mengatakan bahawa setiap hari, siang dan malam, ataupun dalam 24 jam, banyak lintasan yang terlintas di dalam fikiran manusia, kurang lebih sehingga 70,000 khatir, 70,000 lintasan fikiran yang masuk ke dalam hati manusia. Dan ini dibahagikan kepada 4 sumber tadi yang kita sebutkan, iaitu sama ada daripada syaitan, lintasan fikiran daripada syaitan, lintasan fikiran daripada hawa nafsu, lintasan fikiran daripada malaikah ataupun bisikan malaikat, ataupun daripada ilhamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesemua lintasan ini sama ada baik ataupun buruk. Maka kita orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin memulakan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita adalah bagaimana kita mampu untuk membezakan di antara yang baik, iaitu nak mengetahui apakah lintasan yang baik, sehingga kita mampu untuk menjawab daripada panggilan tersebut ataupun melakukan daripada apa yang dinasihatkan daripada perkara-perkara yang baik, dan juga menjaga daripada mengetahui daripada lintasan yang buruk, sehingga kita dapat meninggalkan perkara tersebut. Dan kita sebutkan tadi hati, ataupun pada pengajian yang lalu kita sebutkan bahawa hati ini ada 2 tugas. Tugas hati ini adalah untuk memahami sesuatu perkara dan juga untuk membuat keputusan atas sesuatu perkara, iaitu apabila hati ini menjawab daripada panggilan-panggilan baik, maka kefahaman atas sesuatu perkara yang baik itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kefahaman untuk melakukan perkara yang baik itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga apabila dilakukan maksiat, seakan-akan kefahaman hati itu untuk melihat daripada perkara yang baik itu akan menjadi lemah, sehingga dia tidak melihat kebaikan pada sesuatu benda yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan contoh, apabila kita lapar, maka kita tahu kita lapar, dan apabila lapar kita buat keputusan untuk makan. Begitu juga apabila kita tahu hati kita ini sakit, diri kita ini penuh dengan kekurangan, maka barulah kita akan membuat keputusan bahawa aku perlu untuk memperbaiki keadaan diri aku, menambahkan ilmu dan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah dan dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. La ilaha illallah. Naam. Dan kita sebutkan kenapa pentingnya untuk kita membezakan di antara lintasan yang baik dan lintasan yang buruk, kerana agar supaya kita dapat menolak. Ya, ini kalau lintasan yang baik, kita akan jemput dia, kita akan layan dia. Akan tetapi kalau lintasan itu buruk, maka kita tidak akan layan dia, ataupun kita tidak akan memberikan perhatian kepada lintasan tersebut daripada awal lagi. Nah, kerana apa? Kerana seperti kita sebutkan, hati kita ini adalah tempat yang mulia, tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita jadikan sebagai satu lapangan yang apa-apa sahaja boleh dimasukkan ke dalamnya. Jangan sampai kita jadi macam pesta, siapa-siapa je nak, yang ni benda baik boleh masuk, benda buruk boleh masuk dan sebagainya. Kita perlu jaga ada pengawal di pintu hati kita ini, sehingga apa yang baik itu dibenarkan masuk, apa yang tidak baik itu ditahan, jangan sampai dimasuk. La ilaha illallah. Dan kalau kita lihat keadaan kita seharian, kita hidup di zaman
iaitu kita sangat sibuk daripada pagi sampai ke petang, dengan pelajarannya, dengan pekerjaannya, dengan perkara-perkara yang perlu untuk kita selesaikan daripada kehidupan ataupun daripada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Kemudian bila keluar di rumah adanya traffic jam ataupun perlu untuk keluar rumah lebih awal daripada agar supaya kita dapat sampai ke tempat itu on time dan sebagainya. Dan sekarang ni dengan COVID-19 nak keluar kena ada mask, kena ada ni, kena berjaga-jaga dan sebagainya. Lepas tu kita nak aturkan jadual untuk perjumpaan-perjumpaan di luar dan sebagainya. Maka perkara ini semua menyibukkan seseorang itu, yakni kehidupan dah menjadi sangat sibuk, sangat busy, yakni daripada pagi sehingga ke malam, yakni disibukkan daripada perkara-perkara urusan-urusan dunia. Dan apabila tiba waktu malam, kita menjadi penat. Apabila tiba waktu malam, kita menjadi penat. Dan apabila tiba hari cuti, kalau boleh kita dah tak nak fikir pasal apa-apa pun, just nak rehat. Yakni bab kata, yakni nak change the atmosphere ataupun nakkan udara yang lain ataupun yang segar selain daripada kesibukan harian yang biasanya kita lalui. La ilaha illallah. Maka kehidupan kita ini dalam sehari sangat cepat, yakni pusingan satu hari itu sangat cepat, pusingan seminggu itu pun menjadi sangat cepat. Sekejap je dah habis seminggu, sekejap je dah habis seminggu, kemudian dan sekejap dah habis sebulan, dan sekejap je dah habis setahun. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akan datang pada satu zaman ataupun satu waktu di akhir zaman, yakni satu bulan itu rasa seperti satu hari, satu bulan itu rasa seperti satu tahun itu seperti satu bulan, dan satu bulan itu seperti seminggu, dan seminggu itu seperti satu hari, dan satu hari itu seperti ranting-ranting yang dicampakkan ke dalam api dan terbakar. Ini sangat sangat cepat waktu berlalu. La ilaha illallah. Naam. Sehingga terkadang kita pun dah tak tahu tarikh. Anak sekarang ni bila tengah MCO dan sebagainya, kadang-kadang tak dapat keluar, sampai dah tak tahu dah tarikh dan tak tahu dah siang dan malam. Akan tetapi tugas kita sebagai orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan kita patutnya tidak seperti manusia lain. Yakni kalau orang lain terperangkap dengan jadual waktu harian mereka yang terkait dengan perkara-perkara dunia, akan tetapi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah membuat keputusan, hendaklah mengatakan kepada diri kita, yakni kita tidak akan hidup seperti mana orang lain hidup, iaitu seperti orang lain yang hidup itu yang sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dan di sini dan seakan-akan orang ini dah menjadi sebahagian daripada mesin dunia ni, yakni mereka bergerak seperti mesin dalam dunia ni, seperti tak ada life, yakni mereka hidup sibuk dengan perkara-perkara dunia, dibizikan dengan perkara-perkara dunia, sehingga mereka ini dah seperti salah satu daripada mesin di dalam kilang-kilang di dunia, 24 jam bergerak tanpa berhenti, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Naam. Akan tetapi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan membiarkan diri kita ini disibukkan dengan perkara-perkara dunia, sehingga kita tidak ada masa untuk berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini apabila kita mengatakan bahawa kita mempunyai hak untuk menunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak yang perlu ditunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bermakna kita perlu untuk meninggalkan daripada urusan dunia. Tidak dilarang kita untuk mendapat kenikmatan dunia, yakni kita boleh berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Akan tetapi pada waktu yang sama, bahkan kalau kita mampu untuk mendapat kenikmatan yang terbaik daripada dunia ini dengan cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak menjadi masalah untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal, sehingga kita mampu untuk hidup lebih baik daripada kebanyakan manusia. Akan tetapi berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik ini tidak menghalang seseorang itu untuk menjaga hubungannya yang kuat bersama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghalangnya daripada mempunyai hubungan yang rapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ini, terkadang mereka sangat sibuk dengan jadual waktu. Iaitu ibu dan ayah terkadang sibukkan mereka dengan tuition, dengan sekolah, dengan itu dan ini, classes itu, classes ini, dengan lesson sana, lesson sini dan sebagainya. Dan in between, di antara kesibukan mereka itu dipenuhi pula dengan gadgetsnya, dipenuhi pula dengan YouTube-nya, dipenuhi pula dengan cerita-ceritanya, Netflix dan sebagainya, dipenuhi pula dengan lagu-lagunya. Dan di sini kita tidak ingin membahaskan tentang sama ada tengok cerita itu boleh ataupun tidak boleh, mendengar lagu-lagu itu boleh ataupun tidak boleh. Akan tetapi nak mengatakan sekarang ni kehidupan manusia itu sangat pantas dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang melalaikan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seakan-akan mereka ini dah jadi perkara yang kosong, tidak ada kehidupan sebenar dalam kehidupan mereka. Tak ada masa untuk berfikir. Ini sebab sama ada masuk kelas, belajar, bekerja, in between dengan kawan, dengan manusia, dengan apa yang difikirkan, dengan lagu-lagu dan sebagainya, sehingga mereka tidak ada masa untuk bersama-sama dengan Allah, bahkan tidak ada masa untuk berfikir tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuk diri mereka sendiri. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini satu perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, iaitu jangan sampai kita ini disibukkan oleh perkara-perkara dunia sehingga kita tidak mempunyai masa untuk bersendirian, untuk memikirkan apa keadaan, iaitu di mana kita akan pergi ke negeri, kita akan pergi satu hari ke negeri akhirat, yang mana itu merupakan perkara yang lebih penting untuk difikirkan, untuk disibukkan diri kita daripada perkara-perkara yang lain. Dan apabila kita mengetahui bahawa ada lintasan yang baik dan ada lintasan yang buruk, maka bagaimana kita mampu untuk membezakan daripada lintasan yang baik daripada lintasan fikiran yang buruk. Dan ada juga lintasan-lintasan yang buruk ataupun lintasan-lintasan yang baik, lintasan-lintasan yang kita lihat sebagai itu merupakan perkara yang baik, akan tetapi pada hakikatnya ianya adalah buruk. La ilaha illallah. Naam. Dan kita sebagai orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita berpindah daripada keadaan yang buruk, daripada keadaan yang lemah, hingga keadaan yang menjadikan kita seorang yang kuat untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang, apa yang dikatakan oleh syaitan, apa yang dikatakan oleh hawa nafsu, akan tetapi kita yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Ini apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, itu yang kita ikutkan. Dan jangan sampai fikiran kita ini yang menguasai kita, tapi kita yang mempunyai kuasa ke atas fikiran kita. Apa yang perlu untuk kita benarkan daripada lintasan fikiran, dan apa yang perlu untuk kita tinggalkan. Maka pilihan itu berada di tangan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita dilemahkan daripada lintasan fikiran tersebut. La ilaha illallah. Hadzal mizan yaqumu ala thalathati ajza' al-juz'ul awwal al-khair wa syarr yumayyizu bi syariah. Maka kita sebutkan bahawa fikiran-fikiran ini kita perlu bezakan sama ada fikiran yang baik ataupun fikiran yang buruk. Dan fikiran yang buruk, fikiran yang baik atau buruk ini macam mana kita nak tahu? Cara yang pertama untuk kita nak tahu sama ada fikiran itu ataupun lintasan fikiran itu adalah baik ataupun buruk adalah kita basekan, kita dasarkan dia ataupun kita letakkan dia pada neraca syariah. Ini cara yang pertama untuk kita ketahui sama ada lintasan itu baik ataupun buruk. Kita letakkan pada neraca syariah. Ayyuma khatir yakhtur ala qalbi u'rudu ala mizan syariah. Naam. Adakah syariah mengatakan perkara itu baik ataupun buruk? Adakah perkara ini perkara yang wajib, iaitu terlintas dalam fikiran kita perkara yang syariah mengatakan itu baik ataupun syariah mengatakan itu perkara yang wajib? Maka apabila syariah mengatakan itu wajib, hendaklah kita melakukan sebab itu perkara yang wajib. Ataupun adakah syariah mengatakan ini perkara yang mustahab, yang perkara yang dianjurkan,
maka kalau syariah menganjurkan perkara itu, lintasan fikiran itu adalah daripada perkara-perkara yang syariah mengatakan itu adalah mustahab, yang dianjurkan, maka hendaklah kita melakukan. Ataupun terkadang lintasan fikiran yang datang itu adalah daripada perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan. Dan daripada perkara-perkara yang mubah ini, kalau kita mampu untuk gabungkan ataupun kita hubungkan dia dengan niat yang baik, niat yang sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, makan, minum, tidur, ini merupakan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan. Maka kalau kita makan dengan niat untuk menguatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah, maka benda yang mubah, yang mubah ini akan menjadi qurbah, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yalah kita lakukan. Adapun daripada perkara-perkara yang makruh, maka hendaklah kita meninggalkannya. Kerana apa? Kerana kita ni orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya perkara yang haram kita tinggalkan, akan tetapi kalau boleh perkara yang mubah, perkara yang makruh pun kita tinggalkan. Dan di sini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga setiap para pendengar, yakni terkadang kita menganggap perkara yang sunnah dan perkara yang makruh itu sebagai satu perkara yang yakni sunnah dengan makruh, yakni tak ada masalah. Seakan-akan ini tidak ada apa-apa darjat di sisi syariahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang seseorang itu dikatakan kepadanya, ya fulan, wahai fulan, yakni kenapa kamu tak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Maka dia jawab, ini sunat saja kan, kenapa nak kena yakni berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang sunat? Sunat saja. Kalau benda yang fardu kena lakukan. Akan tetapi perkara yang sunat, kalau aku nak buat, aku buat. Kalau aku tak nak buat, mafi muskilah. Akan tetapi kalau itu sahaja yang difikirkan, tak apa. Terkadang cara dia menyampaikan itu sunnah sahaja, seakan-akan ini meremehkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkan daripada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apabila seseorang itu meremehkan, merendahkan daripada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan memudaratkan kepada agamanya. Walaupun dia tidak bermaksud untuk meremehkan agama, akan tetapi perkataan seperti ini akan memberikan tanggapan kepada orang yang mendengar seakan-akan dia meremehkan daripada agamanya Allah, meremehkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hendaklah kita berjaga-jaga, jangan sampai kita menganggap sunnah itu sebagai satu perkara yang kala syai' ini macam tak ada benda, ataupun perkara makruh yang disebutkan oleh syariah itu sebagai makruh dianggapkan sebagai satu perkara yang tidak ada benda. La ilaha illallah. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkara-perkara sunnah, menjadikan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perkara yang sunnah ini, agar supaya dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya dapat membantu kita untuk menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang ingin menuju kepada negeri akhirat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya merasakan setiap perkara sunnah ini merupakan perkara yang penting, yang kalau boleh tidak boleh ditinggalkan, dijadikan, yakni diletakkan pada dirinya ini perkara yang sunnah itu satu perkara yang wajib. Walaupun syariah katakan sunnah, tapi bagi dia ini merupakan satu perkara yang wajib untuk aku lakukan. Wajib untuk aku berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan daripada perkara-perkara yang sunnah. Bahkan setiap adab yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia cuba untuk lakukan. Adabnya Rasulullah sewaktu bangun tidur, adabnya Rasulullah untuk masuk ke dalam, cakap tandas dan keluar tandas, adabnya Rasulullah sewaktu makan dan sebagainya. Hatta adab-adab ini dianggap sebagai satu perkara yang sangat penting, kerana dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan cahaya ke dalam kehidupannya, akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupannya, akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya, apatah lagi daripada perkara-perkara yang sunnah dan perkara-perkara yang wajib yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga perkara yang terkait dengan benda makruh, yakni meninggalkan perkara makruh ini adalah yakni bukanlah yakni melakukan perkara yang makruh tidak mendatangkan dosa, akan tetapi adakah kita apabila bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya menganggapnya sebagai satu hukum yang biasa? Khalas, ini Allah kata haram, dapat dosa. Ini Allah kata makruh, yang ini boleh buat, tak dapat dosa. Tapi kalau kita
bermuamalah, kalau sebagai contoh, kalau kita bermuamalah dengan orang yang kita rapat, kita sayangi, contohnya ini benda yang perlu kita bagi dia. Sebagai contoh dengan pasangan kita, ini perkara yang kita tahu pasangan kita tak suka, kalau buat khalas masalah, akan menjadi masalah besar. Akan tetapi kalau kita buat daripada perkara-perkara yang tidak suka, walaupun kadang-kadang tak datangkan masalah, tapi kita tak akan lakukan perkara-perkara yang mendatangkan uneasiness kepada hati pasangan kita. Sehingga apa? Kerana kita tahu dia tak suka. Wahakadha, begitu apatah lagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah mengatakan ini merupakan perkara yang makruh, yang tidak disukai. Maka apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa-apa yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat, apa-apa yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalas mereka tidak akan mendekati daripada perkara tersebut. Maka orang yang ingin bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta perkara-perkara yang makruh pun dia akan tinggalkan. Kerana apa? Kerana dia sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia ingin mendapatkan keridaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam, maka orang-orang yang sebegini, perkara-perkara yang makruh pun dia tinggalkan, apatah lagi daripada perkara-perkara yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sunnatullah, telah menjadikan kebiasaan, ataupun telah menjadikan satu cause and effect. Orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang makruh akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ini tidak akan tergelincir ke dalam melakukan perkara yang haram. Bahkan bukan hanya dia berusaha untuk meninggalkan daripada perkara yang makruh, bahkan dia berusaha untuk tidak memandang ringan daripada perkara makruh. Yani hatta perkara yang makruh itu dia menganggap sebagai perkara yang seakan-akan macam haram. Maka orang-orang seperti ini dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan melakukan daripada perkara yang haram. Akan tetapi orang yang mengambil ringan daripada perkara-perkara yang makruh, makruh tak apa, khalas terbuat sekali, dua kali dan sebagainya, sehinggalah satu hari dia akan terjatuh ke lembah yang haram, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara yang makruh ini sebagai pagar yang menghalang seseorang itu daripada perkara yang haram. Apabila dia tidak melintasi daripada pagar makruh, insya-Allah dia tidak akan sampai kepada yang haram. Akan tetapi kalau dia dah terbiasa masuk ke dalam pagar makruh, maka ditakuti dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dan ini satu perkara yang penting, berjaga-jaga daripada perkara yang makruh, takut-takut tergelincir untuk melakukan perkara yang haram. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW menyebutkan bahawa kami meninggalkan banyak daripada perkara-perkara yang makruh ataupun syubhah, yakni 90% daripada perkara yang makruh ataupun syubhah, kerana kami takut tergelincir untuk melakukan daripada perkara yang haram. La ilaha illallah. Naam. Maka orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia ditipu oleh syaitan, ataupun dia tertipu dengan hawa nafsunya sendiri, dengan syaitan mengatakan ini hanyalah makruh dan sebagainya, sehingga dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Naam. Jadi apabila syariah mengatakan ini perkara yang wajib, ini perkara yang mustahab, ataupun ini perkara yang mubah, yang mana kalau perkara yang mubah itu dilakukan, dihubungkan, diniatkan dengan niat yang baik, maka ini akan menjadi perkara yang baik. Jadi bila datang lintasan fikiran untuk ya fulan lakukan perkara yang wajib, ya fulan lakukan perkara yang sunnah, ya fulan wahai nakib, yakni lakukan perkara yang mubah dengan niat yang baik, maka buat perkara tersebut, kerana ini merupakan perkara yang sesuai dengan syariah. Lintasan fikiran itu adalah bersesuaian dengan apa yang dianjurkan oleh syariah. Akan tetapi apabila lintasan fikiran itu terkait dengan perkara yang makruh ataupun perkara yang haram, ataupun perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan, akan tetapi perkara ini yang dibolehkan tapi dia lebih kepada sia-sia. Sebagai contoh, benda-benda yang sia-sia ni, yakni boleh, Allahumma salli ala Muhammad, yakni boleh untuk nak makan banyak dan sebagainya, akan tetapi terkadang makan yang banyak ini akan menyebabkan pembaziran masa dan sebagainya, yang terlampau banyaklah, sebagai contoh. Ataupun
kita pergi, walhasil yakni perkara-perkara yang fudul, perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, maka perkara ini yang tidak mendekatkan diri, perkara mubah yang tidak mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh ditinggalkan, yakni seperti yang kita sebutkan tadi, sama ada perkara yang makruh ataupun perkara yang haram ataupun perkara yang mubah, akan tetapi ianya tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang menjadikan seseorang itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ditinggalkan. Adapun benda yang haram itu kita dah tahu keburukannya jelas nyata. Adapun perkara yang makruh juga terkadang banyak mendatangkan keburukan kepada diri seseorang. Dan perkara yang mubah itu kalau tidak diniatkan dengan niat yang baik, maka akan seseorang itu tergelincir juga daripada pahala-pahala dan perkara-perkara yang baik. Dan ini merupakan neraca yang pertama, iaitu bila datang, macam mana nak membezakan sama ada lintasan itu lintasan yang baik ataupun lintasan yang buruk. Yang ini kita letakkan dia di hadapan neracanya syariah. Kalau syariah kata baik, maka baiklah perkara tersebut. Kalau perkara itu buruk, maka di sisi syariah maka buruklah perkara tersebut. La ilaha illallah. Jadi mungkin orang akan mengatakan bahawa khalas, kita dah ada neracanya syariah, kenapa kita perlu untuk mengetahui daripada neraca-neraca yang lain sehingga kita dapat membezakan sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Terkadang walaupun ada neraca syariah, tetapi kadang-kadang kita tidak dapat nak pastikan. Kadang-kadang kita terkabur, ini grey area, kita tak tahu sama ada syariah kata okey ataupun tidak. Syariah kata khalas, ni perkara yang mubah, tapi kita tak tahu sama ada bagus ataupun tidak. Maka dan kita pun tak ada pada waktu itu tak ada orang yang boleh kita bertanyakan, tak ada para alim ulama untuk kita tanyakan sama ada perlu untuk kita lakukan ataupun perlu untuk kita tinggalkan. Maka neraca yang kedua untuk kita membandingkan, membezakan sama ada perkara tersebut adalah dari perkara yang baik ataupun buruk, adalah untuk melihat kisah-kisah orang-orang saleh. Adakah orang-orang saleh menganggap perkara itu perkara yang baik ataupun mereka menganggap sebaliknya. Dan daripada ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menghubungkan diri kita dengan orang-orang saleh, ataupun betapa pentingnya kita untuk mengetahui daripada kisah-kisah orang saleh melalui bacaan sirah mereka. Dan ada macam-macam kitab yang dituliskan tentang kisah orang-orang saleh yang mana boleh kita dapatkan dan boleh kita bacakan. La ilaha illallah. Jadi bila kita membaca daripada kisah-kisah mereka, maka kita akan dapat sedikit gambaran tentang apa yang mereka anggap sebagai baik dan apa yang mereka anggap sebagai benda yang tidak baik dan sebagainya. Dan dengan itu kita dapat membezakan. Bila ada lintasan fikiran yang baik, maka kita akan lakukan. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah, walaupun syariah, daripada neracanya syariah, terkadang kita tak nampak perbezaan di antara baik dan buruk, akan tetapi bila kita baca kisah orang-orang saleh, maka kita akan nampak, oh begini rupanya orang saleh mengatakan ini yang baik, ini yang tidak baik, wahakadha. La ilaha illallah. Walaupun terkadang ramai daripada kita kurang mendengar daripada kisah-kisah orang saleh, akan tetapi kita ambil note, kita ambil perhatian bahawa pentingnya kita untuk mengetahui daripada kisah-kisah orang saleh. Pentingnya kita untuk membaca daripada kisah-kisah orang saleh, sehingga dengan mengetahui daripada kisah-kisah mereka, insya-Allah ini akan membantu kita menjalankan kehidupan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraca yang ketiga, yang mana dengannya kita dapat membezakan sama ada lintasan fikiran itu baik ataupun buruk. Yang pertama tadi kita cakap, kalau ada lintasan dalam fikiran, kita tengok sama ada syariah kata ianya baik ataupun buruk. Kalau masih tak jelas, maka kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Orang-orang saleh kalau berdepan dalam keadaan seperti ini, kalau terlintas di dalam fikiran mereka perkara-perkara seperti ini, apa yang mereka akan lakukan? Adakah mereka akan menganggap lintasan fikiran ini sebagai perkara yang baik ataupun sebagai perkara yang buruk? Maka kalau itu pun tidak dapat dibezakan, katalah kita dah bandingkan dengan syariah, kemudian kita dah bandingkan juga dengan kisah orang-orang saleh. Perkara yang ketiga yang perlu kita bandingkan adalah kita bandingkan ataupun kita tanya diri kita sendiri, ataupun kita tengok dalam diri kita,
kalau kita dapati bahawa apabila datang lintasan fikiran ini, nafsu kita ni terus bergegas, yakni bersemangat untuk melakukan apa yang terlintas dalam fikiran, tak teragak-agak untuk melakukan daripada apa yang terlintas, dan nafsu kita ni ingin melakukan perkara yang terlintas dalam fikiran ini bukan sebab ada orang soleh yang memberikan nasihat untuk melakukannya, ataupun syariah tidak juga mengatakan perkara ini baik dan sebagainya, akan tetapi nafsu ni teringin sangat untuk melakukan perkara tersebut. Nampak macam baik, nafsu ni teringin sangat untuk melakukan perkara itu, maka ulama mengatakan bahawa ketahuilah pada waktu itu ini merupakan lintasan yang buruk. Ini merupakan lintasan yang buruk, iaitu kita bandingkan dengan syariah kita tak nampak apa yang syariah mengatakan sama ada adakah ianya daripada perkara yang baik ataupun buruk. Kita tengok daripada kisah orang saleh pun kita tak dapat jawapan sama ada ianya adalah baik atau buruk. Maka kalau kita tengok diri kita ni cenderung untuk melakukan perkara tersebut tanpa ada apa-apa efek daripada perkara yang lain, tanpa ada apa-apa iaitu nasihat daripada luar, maka ketahuilah bahawa ini perkara yang buruk. Wa in wajadta nafsaka mustathqilatan ila hadzal khatir, akan tetapi kalau kita dapati bahawa nafsu kita ni berat untuk melakukan, datang idea dalam satu fikir, datang lintasan fikiran dalam datang lintasan dalam hati atau fikiran kita, akan tetapi nafsu kita ni jadi berat nak lakukan, macam malaslah dan sebagainya, maka ketahuilah bahawa pada waktu itu ini perkara yang baik, kebiasaannya ini perkara yang baik. Apa dalil dia? Apa dalil mengatakan bahawa kalau ada lintasan dalam fikiran kita ataupun dalam hati kita, kemudian kita rasa malas, itu adalah baik. Kalau kita rasa bersemangat, itu adalah buruk. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran melalui lidahnya Imra'atu Fir'aun, iaitu orang yang menyelamatkan Nabi Yusuf, iaitu isteri kepada menterinya ataupun Al-Aziz, Imra'atul Aziz. Wama ubarri'u nafsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak dapat mempercayai daripada hawa nafsu aku ini, kerana hawa nafsu aku sentiasa mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nafsu ini pada asalnya, apabila dia belum lagi dididik untuk mengikuti ataupun belum lagi sampai ke tahap yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga nafsunya mengikuti daripada setiap apa yang aku bawakan ataupun setiap apa yang aku anjurkan. Maksudnya nafsu seseorang itu kalau dididik, kalau dilatih mengikut syariah sedikit demi sedikit, lama kelamaan nafsu ini sendiri akan mengajak tuannya untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi apabila ia belum dididik untuk menjadi seperti nafsu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, belum lagi sampai ke darjat nafsu mutmainnah yang tenang, secara by default dia akan sentiasa mengajak ataupun bersemangat untuk melakukan perkara yang buruk. Maka di sini dapat kita ketahui orang-orang yang melawan daripada hawa nafsunya ataupun daripada lintasan-lintasan yang masuk ke dalam fikirannya itu, dia telah melakukan perkara yang baik. Ya, ini kalau nafsu kata nak ni, kita buat yang opposite. Nafsu kata nak buat yang A, kita buat yang B. Maka orang yang melawan daripada hawa nafsunya itu berada pada jalan yang baik, jalan yang betul. La ilaha illallah. Naam. Nah, maka daripada sini jelas, maksudnya kalau ada lintasan yang kita tak dapat nak pastikan sama ada ianya baik ataupun buruk, kita bandingkan dengan neracanya syariah. Kalau tak jelas, kita bandingkan dengan neracanya orang-orang saleh, bagaimana orang saleh bermuamalah dengan perkara tersebut. Kalau di situ juga tidak jelas, maka kita letakkan dalam diri kita sama ada lintasan itu
diri kita itu bersemangat untuk melakukannya ataupun tidak. Kalau bersemangat, maksudnya ia adalah lintasan yang buruk. Akan tetapi kalau nafsu kita malas untuk melakukan perkara tersebut, maka ketahuilah bahawa itu merupakan perkara yang baik. Naam. La ilaha illallah. Maka ini merupakan 3 neraca untuk mengetahui sama ada lintasan itu adalah lintasan yang baik ataupun lintasan yang buruk yang dicampakkan ke dalam hati manusia. Nah, jadi apabila kita dah tahu sama lintasan ini baik ataupun buruk, bagaimana kita mampu untuk mengelak daripada keburukan lintasan ini? Bagaimana kita dapat mengubati ataupun mengelak daripada keburukan lintasan ini? Maksudnya macam mana? Sebagai contoh, kita tahu kalau syaitan dia membisik, dia berwaswasah, yakni syaitan akan berbisik. Nafsu kita pun ada yang disebutkan hadithun nafs ataupun hawa. Ataupun yang ketiga yang kita belum sebutkan, perkara yang buruk yang boleh terlintas dalam fikiran kita ini boleh jadi juga sebagai satu uqubah, sebagai satu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai istidrajan, iaitu sebab Allah Subhanahu wa taala marah kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam lintasan fikirannya itu untuk melakukan perkara yang buruk, waliyadzubillah tabaraka wa taala, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan jauhkan mereka itu daripada keadaan ataupun pada tempat-tempat yang tidak mereka fikirkan. Kaifa ya'ti khatir syarr min Allah mubasyarah. Mungkin ada orang akan mengatakan bahawa bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mencampakkan idea untuk melakukan keburukan. Naam, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan idea buruk ke dalam hati ataupun fikiran seseorang itu apabila dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang tidak elok. Iaitu dia menganggap agama ini sebagai perkara yang ringan. Dia menganggap remeh apabila dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap remeh perkara-perkara syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya, sehingga datang idea-idea yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala mubasyarah. Fa khawatirul syarr imma minan nafs. Maka kita tahu idea ataupun lintasan fikiran yang buruk ini sama ada daripada nafsu ataupun daripada syaitan ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hukuman kepada hamba tersebut. La ilaha illallah. Kemudian bagaimana kita nak tahu perbezaan? Sekarang kita dah tahu ada 3 sumber lintasan fikiran yang buruk, daripada syaitan, daripada nafsu dan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman. Bagaimana kita nak dapat bezakan? Kita dah tahu ada 3 sumber dia, akan tetapi bagaimana kita mampu untuk membezakan dia? La ilaha illallah. Maka Naam. Sebelum kita jawab bagaimana nak bezakan sama ada ianya daripada syaitan, sama ada ianya daripada nafsu ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan ada orang bertanya, apa faedah kita tahu perbezaan lintasan buruk yang datang dalam diri kita? Yakni kita tahu ni lintasan fikiran yang buruk, khalas kita tinggalkan. Apa faedah kita nak tahu lintasan ini daripada syaitan ke, lintasan ini daripada nafsu ke, ataupun lintasan ini daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hukuman? Sebagai satu hukuman. Kalau semua benda yang buruk ini datang, kita dapat tinggalkan, tak jadi masalah. Ataupun kalau ianya semudah itu, maka ianya tidaklah nak memeningkan kepala kita. Akan tetapi kita yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya a'da'uka, kita punya musuh ini tak akan rasa senang hati kalau melihat kita dapat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ini musuh-musuh kita daripada syaitan dan juga daripada tenteranya, bala tenteranya tidak akan bergembira melihat seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Maka dia akan cuba sedaya upaya untuk merosakkan kita ataupun menghalang kita daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap daripada sumber
ataupun lintasan fikiran yang buruk itu semuanya buruk. Akan tetapi perlunya kita tahu perbezaan di antara satu dengan yang lain kerana ubatnya berbeza. Ubat untuk menghalang daripada bisikan daripada syaitan, itu ubat dia lain. Ubat untuk memperbaiki ataupun menghalang daripada bisikan hawa nafsu, itu pun lain. Ubat untuk menghalang daripada ilham ataupun lintasan fikiran yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, itu sebagai hukuman, juga ubatnya lain. Maka dengan kita mengetahui perbezaan di antara bisikan daripada syaitan ataupun daripada nafsu ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah agar supaya kita mampu untuk mengubatinya dengan cara yang sesuai dengannya. Maka berkata para ulama, "Indama ta'lam annahu khatir syarr, ta'ammal fi hadzal khatir hal yasrifu adh-dhikr." Apabila kita ketahui bahawa ini merupakan lintasan fikiran yang buruk, maka kita cuba dengan ubat yang pertama. Kita cuba ubat pertama. Apa ubat pertama? Kita cuba berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ataupun kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sibukkan diri kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah selepas kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lintasan fikiran ini pergi daripada kita ataupun tidak? Maka para ulama mengatakan apabila lintasan ini pergi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah bahawa lintasan buruk ataupun lintasan yang buruk tadi datangnya daripada syaitan secara yakin. Secara yakin. Kenapa? Kerana seperti yang kita sebutkan pada pengajian yang lalu, syaitan ini akan menjauhkan diri daripada seseorang apabila orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu berzikir kepada Allah, khalas, syaitan akan lari daripada dia. Syaitan tidak mampu untuk berada dekat dan membisiki kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara yang pertama untuk kita mengetahui dari mana sumber lintasan fikiran yang buruk ini datang. Ini pertama. Yang pertama, ubat dia macam mana nak tahu, ataupun cara dia macam mana kita nak tahu adalah dengan berzikir kepada Allah. Kalau lintasan fikiran yang buruk itu pergi daripada kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara pasti lintasan fikiran tadi itu adalah daripada bisikan syaitan. Kemudian kita dah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah baca Quran setengah juzuk, 1 juzuk, 10 juzuk dan sebagainya. Kita baca macam-macam surah dah, surah Kahfi, surah Yasin, surah Mulk, surah Sajdah dan sebagainya. Akan tetapi fikiran untuk melakukan perkara yang buruk ini masih lagi berterusan di dalam fikiran ataupun dalam hati kita. Maka kita gunakan cara yang kedua. Hal hadzal khatir yusirru ala syarr bi'ainiha. Adakah lintasan fikiran buruk ini menganjurkan kepada kita untuk melakukan satu perkara yang buruk secara khusus, ataupun tak kisah, apa-apa perkara buruk pun tak kisah asalkan buat perkara buruk, iaitu datang dalam lintisan dalam fikiran kita ni nak lakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah apa-apa pun, sama ada just tengah geram, tengah marah, yang ini nak buat satu perkara yang salah, apa-apa pun okey. Yang penting itu perkara yang salah. Ataupun dia tak nak, dia nak buat satu perkara ni juga. Kalau kita bagi dia option, kalau kita bagi fikiran ni option, sama ada nak buat perkara haram A ataupun perkara haram B yang sama level dia, ataupun untuk melakukan perkara haram yang lebih teruk daripada apa yang terlintas dalam fikiran itu. Sebagai contoh, datang dalam fikiran kita ni untuk nak memutuskan tali silaturahim, dan kita tahu memutuskan tali silaturahim ini syariah mengatakan salah. Daripada awal kita dah tahu ini perkara yang buruk. Satu, kita punya ahli keluarga kita, dia tak mengucapkan tahniah apabila kita dapat anak, ataupun dia tak hadir dalam majlis perkahwinan
anak kita ke, kaum kerabat kita ke, ataupun cucu kita, khalas kita katakan, khalas orang ni aku nak putuskan tali silaturahim dengan dia, apa-apa jemputan yang akan jemput aku tak nak datang sebab dia tak datang bila aku jemput. Jadi kita bagi tahu, jadi macam mana kita nak tahu sama ada fikiran ini untuk nak memutuskan tali silaturahim dengan orang tersebut adalah datang daripada syaitan ataupun datang daripada nafsu. Naam. Dan kita tahu tadi, selepas berzikir, selepas beristighfar dan sebagainya, selepas baca Quran, masih lagi kita nak putuskan tali silaturahim dengan orang tersebut, apa-apa pun kita tak kisah, masih lagi. Jadi kita tanya diri kita, okey, khalas, engkau hadir majlis, engkau jangan putuskan tali silaturahim dengan orang ni, tapi engkau buat dosa yang sama seperti memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ni dosa besar. Cuba lakukan dosa besar yang lain. Lepas hadir majlis perkahwinan orang ni, khalas, pergi tempat jahat, tempat teruk, kemudian lakukan dosa. Waliyazubillah tabaraka wa taala. Adakah nafsu, adakah fikiran kita mampu untuk menerima option ni ataupun tak, dia nak juga putuskan tali silaturahim. Naam, akan tetapi hati kita masih juga nak memutuskan tali silaturahim. Maka pada waktu ini kita tahu bahawa yang ini idea untuk memutuskan tali silaturahim ini datang daripada hawa nafsu dan bukan daripada syaitan. Kenapa? Yang pertama tadi kita cakap, syaitan akan lari apabila kita berzikir ataupun kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang ni tak lari. Yang kedua, syaitan tugas dia adalah untuk memusnahkan, membinasakan kita. Tugas dia untuk mengajak kita untuk melakukan apa-apa keburukan, mahmakan, apa-apa pun. Maksudnya kalau dia tak boleh nak ajak kita buat, maaf cakap, ini kalau dia tak boleh nak ajak seseorang itu untuk berjudi, dia akan ajak orang tu untuk minum arak. Tak boleh ajak orang tu minum arak, dia suruh orang tu mencuri. Tak boleh mencuri, dia suruh buat benda lain. Apa-apa pun dosa, selagi mana orang tu buat, khalas, dia happy. Selagi mana orang tu dapat disesatkan oleh syaitan, dia happy, tak kisah. Akan tetapi bila bisikan itu hanya untuk ingin melakukan satu perkara secara khusus, nak memutuskan tali silaturahim dengan fulan bin fulan, benda lain tak boleh. Kalau dia cakap, khalas, jangan putuskan tali silaturahim tapi minum arak, dia kata tak boleh, aku nak juga putuskan tali silaturahim ni, maka di sini kita ketahui bahawa bisikan itu datangnya daripada nafsu kita sendiri. Datang daripada nafsu kita sendiri. La ilaha illallah. Nah, ini neraca yang kedua untuk kita mengetahui dari mana keburukan itu datang. Yang pertama tadi kita cakap, apabila kita berzikir, lintasan fikiran itu akan hilang daripada kita, maka itu adalah daripada syaitan. Yang kedua, lintasan fikiran itu datang daripada nafsu, dan cara nak ubat lintasan fikiran daripada nafsu ini lebih sukar daripada lintasan fikiran yang datang daripada syaitan. Kemudian perkara yang ketiga, dia kata kita terfikir untuk melakukan satu perkara yang buruk, terlintas dalam fikiran kita untuk melakukan perkara yang buruk, dan kita tahu itu perkara yang buruk. Maka kita tanya diri kita, adakah itu datang secara spontan, melakukan yakni idea untuk melakukan perkara yang salah ini datang secara spontan, ataupun idea untuk melakukan perkara yang salah ini datang selepas kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana selepas kita melakukan maksiat itu kita tidak bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau idea untuk melakukan perkara yang salah itu datang, dan ini perkara yang perlu diambil perhatian. Sebab apa? Walaupun kita semua ini banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada dosa-dosa. Kita semua daripada dosa-dosa. Lakin al-musibah al-kabirah an yaqa al-insan fi ma'siyah wa la yatadarak. Tapi musibah yang lebih besar daripada melakukan dosa, lepas kita melakukan dosa kita tidak kembali kepada Allah. Lepas melakukan dosa kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak beristighfar. Sehingga datang dalam satu riwayat disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yakni malaikat minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis dosa seorang hamba selepas dia melakukan sesuatu dosa. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengatakan tamahal, yakni berikan peluang kepada hamba aku untuk beristighfar. Aku berharap la'alla 'abdi an yatub.
mungkin hamba aku ini akan bertaubat kepada aku selepas melakukan maksiat tersebut. Mungkin sahaja hamba aku ini akan kembali kepada aku dan menyesal atas apa yang dilakukan. Maka malaikat itu akan tak jadi untuk menulis daripada dosa tersebut. Sebab apa? Perintah daripada Allah untuk menunggu beberapa ketika, sehingga dengan harapan bahawa hamba itu akan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang diinginkan daripada riwayat ini? Yang diinginkan adalah iaitu apabila hamba itu tergelincir dalam melakukan maksiat dan dia menganggap maksiat itu sebagai perkara yang remeh, maka dia akan jatuh kepada maksiat yang lain. Wali'adzubillah. Sepatutnya selepas dia melakukan maksiat, selepas dia tergelincir melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, selepas dia melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, patutnya dia terus beristighfar, patutnya dia terus bertaubat, memohon rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tak, dah buat salah, happy pula. Dah buat dosa, dia happy. Dah buat dosa, kadang-kadang bukan hanya happy, bahkan dia bermegah-megah dengan orang lain, berbangga dengan orang lain yang aku hari tu buat ni, aku hari tu buat benda yang salah, and so on. Semua dia cerita kat orang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup aib dia, akan tetapi dia sendiri yang buka keaiban dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah nak tutup keaiban dia, tunggu agar supaya dia bertaubat, tapi tak, dia pula nak buka aib dia, cerita dekat semua orang. Waliyadzubillah tabaraka taala. Maka hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menganggap maksiatnya itu sebagai satu permainan, satu perkara yang ringan, hukuman dia apa? Hukuman dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan lagi ke dalam hatinya keinginan untuk melakukan dosa seterusnya, ataupun dosa lagi satu. Dicampakkan, yang ini buat maksiat, tak bertaubat, berbangga dengan maksiat tersebut, merasakan maksiat itu tak ada benda, perkara yang kecil, khalas, akan dicampakkan idea untuk melakukan maksiat sehingga dia melakukan maksiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wali'azbillah, sehingga hatinya menjadi hitam legam. Wali'azbillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Dan insyaAllah kita akan bersambung tentang lintasan-lintasan fikiran ini, kerana lintasan-lintasan fikiran ini adalah perkara yang banyak berlaku dalam diri kita seharian, dalam kehidupan kita, dan ini merupakan satu perkara yang penting untuk kita ketahui dan ambil perhatian, sehingga kita dapat mengubatinya, sehingga kita dapat menjaga, mengawal diri kita, sehingga kita tidak dikawal oleh fikiran-fikiran kita, yang mana terkadang dengan diikut akan fikiran-fikiran yang datang dalam fikiran ini akan menyebabkan kita terjatuh ke lembah maksiat, menyebabkan kita berburuk sangka dengan orang lain, menyebabkan kita memutuskan hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Semuanya datang daripada fikiran. Sebenarnya benda itu tak ada, tapi ianya perkara yang terlintas di dalam fikiran kita. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang tentang bagaimana untuk mengubati daripada lintasan-lintasan fikiran yang buruk ini, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita daripada apa yang didengarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk menjaga daripada fikiran dan hati kita ini agar supaya tidak diracuni oleh fikiran-fikiran ataupun lintasan-lintasan yang buruk yang akan menyebabkan kita tergelincir ke lembah maksiat. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Ala hadhihi niyyah kullina salihah jami'a khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.